Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita teruskan pembelajaran pada hari ini, Pendidikan Islam tahun 2, bidang akidah, kenali sifat-sifat Allah. Baiklah, kita teruskan dengan doa belajar. Marilah sama-sama kita mengaminkan doa belajar, mudah-mudahan mendapat rahmat dan berkat dari Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, diharapkan dengan doa belajar itu tadi, kita juga diberikan kefahaman yang lebih mendalam tentang topik ini. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk faham dan dapatlah kita hayati dalam kehidupan kita, insya-Allah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ada dua saja. Yang pertama, menyatakan sifat-sifat Allah. Yang kedua, menyenarai kesan-kesan beriman dengan sifat-sifat Allah. Itu sahaja. Marilah sama-sama kita tekan butang langgan subscribe, loceng notifikasi channel saya. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada video-video pembelajaran yang terkini. Terima kasih atas sokongan anda semua. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi dengan melihat gambar alam semula jadi ini secara mudahnya. Apabila kita melihat alam sekeliling kita yang sebenar ini, pernahkah kita terfikir bahawa siapakah yang menciptakan matahari, siapakah yang menciptakan langit, pelangi, lautan? Adakah tercipta dengan sendirinya? Tidak. Terciptanya alam semula jadi yang indah ini disebabkan adanya pencipta. Jadi siapakah pencipta alam semula jadi dan pencipta kita ni, jika bukan Allah Ta'ala? Jadi hari ini kita akan mengenali Allah dengan lebih mendalam, menerusi sifat-sifat Allah itu sendiri. Jadi sifat-sifat Allah semuanya ada 20. Jadi saya akan hidangkan kamu halwa telinga kita dengan lagu sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan kita dapat menghayati sifat-sifat Allah. Okey. Baiklah, pernahkah kamu dengar lagu nasyid ini? Jika pernah dengar, Alhamdulillah. Jika tidak pernah dengar, tak ada masalah. Saya akan letakkan link di bawah ini untuk kamu tonton video ini kelak. Jadi tak ada masalah. Mudah-mudahan dengan lagu ini dapat membantu kamu semua untuk lebih faham tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang wajib kita imani ini, sifat-sifat Allah itu ada berapa? Ada 20. Kita lihat satu per satu. Yang pertama ialah wujud. Sebut sama-sama, wujud. Wujud itu bermaksud ada. Okey? Adanya Allah itu bukan kerana ada yang menciptakan Allah, tetapi Allah itu wujud dengan sendirinya. Berbeza pula dengan manusia. Manusia Allah yang ciptakan. Jadi kita mestilah berfikir bahawa alam ini wujud, mesti ada penciptanya juga. Siapakah penciptanya jika bukan Allah Ta'ala? Baiklah, kita lihat yang kedua pula ialah qidam. Qidam ini bermaksud sedia ada. Okey, sedia ada. Sifat Allah qidam ini menandakan Allah sebagai pencipta lebih dahulu ada daripada alam semesta dan apa yang Allah ciptakan. Okey,
Mudah-mudahan kamu fahamlah dengan penerangan ringkas saya ini. Yang seterusnya, yang ketiga ialah baqa. Apa maksud baqa? Baqa itu kekal. Allah itu maha kekal, ya. Berbeza pula dengan manusia yang akan rosak ataupun binasa. Yang rosak itu makhluk yang lain lah. Kalau manusia itu akan binasa ataupun tidak kekal lama, akan meninggal dunia juga satu hari nanti. Senang untuk kita faham, tidak akan kekal, hanya Allah saja yang kekal. Baiklah, kita teruskan lagi. Yang keempat ialah mukhalafatuhu lil hawadis. Sebut kelas mukhalafatuhu lil hawadithi, yang bermaksud bersalahan dengan yang baru. Ya, Allah berbeza dengan semua makhluk. Jadi janganlah kita samakan Allah itu dengan makhluk. Tidak boleh sama sekali. Allah special. Allah itu Allah, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluknya. Baiklah, kita teruskan lagi. Yang kelima ialah qiyamuhu binafsihi. Sebut kelas qiyamuhu binafsihi, yang bermaksud Allah berdiri dengan sendirinya. Allah tidak memerlukan bantuan daripada sesiapa pun. Allah boleh melakukan sendiri. Okey, berbeza pula dengan makhluk Allah, iaitu kita, tidak boleh berdiri dengan sendiri, ada kelemahan, memerlukan bantuan kita. Itulah menunjukkan kelemahan kita kerana bergantung kepada orang lain, tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Baik, kita lihat yang seterusnya, sifat Allah. Yang keenam ialah wahdaniyah, yang bermaksud esa. Esa itu ialah tunggal satu. Allah itu tunggal satu, berbeza dengan makhluknya. Jadi ada bukti dalam surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah, iaitu Allah, Tuhan yang Maha Esa, tunggal. Okey, kita lihat pula yang seterusnya. Yang ketujuh ialah qudrah, yang bermaksud berkuasa. Sebut kelas qudrah. Okey, alhamdulillah. Apa maksud qudrah? Qudrah itu Allah Maha berkuasa. Kekuasaan Allah atas segala sesuatu itu adalah mutlak, tidak ada batasnya, tidak ada kelemahannya, maha sempurna. Sedangkan manusia ini walaupun berkuasa tetapi lemah, ada juga kelemahan, tidak sempurna. Jadi kita mestilah mengambil iktibar, tidak patut memiliki sifat sombong dengan kekuasaan yang kita miliki. Kekuasaan dalam erti kata, contohnya jawatan, apa lagi lah, okey, kesihatan kita. Jadi janganlah kita sombong kerana kita tahu itu semua adalah pinjaman dan ada kelemahan, tidak akan kekal lama kerana bersifat sementara. Alhamdulillah. Maafkan ya, saya teruskan lagi. Yang ke-8, iradah. Apakah maksud iradah? Berkehendak. Okey, Allah itu berkehendak. Okey, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mahukan, apa yang Allah kehendaki, pasti akan terjadi. Kun fayakun, maka terjadilah. Okey, maka apabila Allah takdirkan, contohnya peristiwa banjir, okey, Allah kata kun fayakun, maka terjadilah banjir tersebut. Berbeza pula dengan manusia, walaupun ada kehendak tetapi masih juga ada kelemahannya, ya. Jika Allah tidak izinkan, maka tidak juga akan terjadi.
Itu secara ringkasnya lah. Yang ke-9 ialah ilmun. Sebut kelas. Ilmun. Ilmun bermaksud mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu meskipun hal tersebut tidak dapat dilihat ataupun tidak terjangkau oleh akal fikiran kita. Okey? Sifat mustahil Allah pula ialah jahlun, artinya bodoh. Okey, itu sangat berbeza. Sifat mustahil bagi Allah. Mustahil ini bermaksud tidak akan. Sangat mustahil lah ya. Allah itu maha mengetahui. Okey, apa yang ada di langit, di bumi, apa yang ada di dalam hati kita pun Allah tahu. Itulah secara ringkasnya untuk kamu faham. Seterusnya, hayah. Sebut kelas hayah yang bermaksud hidup. Hidupnya Allah, tidak ada yang menghidupkan Allah melainkan zatnya sendiri, kerana Allah itu maha sempurna. Berbeza dengan makhluk yang hidup disebabkan Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita. Okey? Jadi kita sama-samalah mengambil iktibar dengan nikmat kehidupan kita yang dapat bernafas lagi pada hari ini. Kita mestilah bersyukur banyak-banyak kerana Allah izinkan lagi kita hidup. Okey, bukanlah kita diizinkan hidup ini bukanlah bermaksud maksudnya apa? Kita ada lagi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Banyakkan bekal kita untuk di akhirat nanti. Okey, kita teruskan lagi. Sifat Allah yang ke-11 kelas, okey, iaitu sam'un. Sebut kelas. Sam'un yang bermaksud mendengar. Baiklah. Pendengaran Allah berbeza dengan pendengaran makhluk kerana pendengaran Allah tidak terhalang oleh satu apa pun, sedangkan pendengaran makhluk ada batasnya, ada kelemahannya. Baik, Allah pula mustahil bersifat tidak mendengar kerana Allah itu maha sempurna, dan setiap apa yang kita doa, setiap apa yang kita mohonkan, Allah maha mendengar. Baiklah, kita teruskan lagi dengan yang ke-12 iaitu basar. Basar. Apakah maksud basar? Iaitu melihat. Allah Subhanahu Wa Taala melihat segala sesuatu di alam semesta ini, dan penglihatan Allah itu mutlak. Tidak ada kelemahan, tidak ada halangan, maha sempurna. Jadi apa yang kita lakukan walaupun secara tersembunyi, walaupun kita menyorok di dalam gua yang gelap di waktu malam sekalipun, okey, Allah maha melihat. Ada lagi contoh, hatta semut yang berwarna hitam duduk di atas batu hitam di dalam kegelapan yang hitam, kegelapan yang gelap lah, sangat gelap, itu pun Allah tahu ada semut di atas batu tersebut kerana Allah maha melihat, ya. Maha sempurna Allah, subhanallah. Kita lihat yang seterusnya, kalam. Sebut kelas. Kalam. Apakah maksud kalam? Kalam ini bermaksud berkata-kata. Allah bersifat kalam, artinya firman dalam kitab Allah itu diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Pembicaraan Allah tidak sama dengan makhluknya. Okey? Tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak menggunakan alat. Okey, seperti kita ni, manusia menggunakan lidah kita untuk menuturkan kata. Okey, sedangkan Allah itu berbeza dengan makhluknya. Kata-kata Allah atau firman Allah itu ada di dalam Al-Quran. Kita lihat yang ke-14, kaunuhu qadiran. Sebut kelas. Kaunuhu qadiran yang bermaksud keadaannya berkuasa. Okey. Secara ringkasnya, contohnya keadaan Allah itu berkuasa untuk mengadakan dan meniadakan.
Allah sangat berkuasa penuh atas seluruh makhluk dan ciptaannya. Okey. Kita lihat yang ke-15 pula ialah kaunuhu muridan. Sebut kelas kaunuhu muridan yang bermaksud keadaannya berkehendak. Keadaan Allah Ta'ala mengkehendaki dan menentukan segala sesuatu. Baiklah. Allah juga berkehendak atas nasib dan takdir manusia. Okey. Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang dia kehendaki. Okey, ada dalam surah Hud. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi. Yang seterusnya ialah yang ke-16, sebut kelas kaunuhu aliman. Sebut kaunuhu aliman yang bermaksud keadaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Okey, segala apa yang telah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi itu tidak terlepas daripada pengetahuan Allah. Okey, dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Kita tahu keadaan yang sudah berlaku dan sedang berlaku. Yang akan datang kita tidak tahu. Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan kita. Okey. Alam akhirat itu dalam pengetahuan Allah. Sedangkan manusia walaupun tahu dalam alam akhirat tetapi sangat cetek pengetahuannya. Okey, Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Baik, kita lihat pula yang ke-17. Kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan. Keadaan Allah itu hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak pernah mati, tidak pernah tidur ataupun lengah. Berbeza pula dengan manusia. Manusia ini walaupun hidup, kadang-kadang kita pun tengah terjaga pun akan mengantuk. Saya tak adalah mengharapkan kamu dengar video ini kamu tertidur. Okey, saya doakan kamu faham. Mudah-mudahan kita dapat hayati dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ada lagi sikit, kita sambung lagi yang ke-18, kaunuhu sami'an. Apakah maksud kaunuhu sami'an? Keadaan Allah itu mendengar. Okey, Allah mendengar kata-kata manusia, permintaan atau doa hamba-Nya. Itu adalah contoh untuk kita mudah faham. Dan kita lihat yang ke-19, kaunuhu basiran, yang bermaksud keadaannya, iaitu Allah yang melihat akan tiap-tiap sesuatu. Okey, dan penglihatan Allah ini tidak terbatas, tiada halangan, tak ada kelemahan seperti manusia. Baik, kita lihat yang ke-20, sifat Allah yang terakhir ya. Yang ke-20 ini kaunuhu mutakalliman, yang bermaksud keadaannya yang berkata-kata. Allah itu tidak bisu. Allah berkata-kata, berbicara atau berfirman menerusi ayat-ayat Al-Quran. Baiklah. Apabila kita sudah pun tahu satu persatu tentang sifat Allah Ta'ala ini, semuanya ada 20. Saya tegaskan sekali lagi, ada 20. Wajib beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi, sebagai buktinya, apabila beriman terhadap sifat-sifat Allah ini, kita lihat yang pertama, buktinya saya tidak akan merosakkan harta benda awam. Itu adalah contoh. Kenapa? Kerana saya yakin bahawa Allah itu maha berkuasa. Jadi bila kita tahu Allah itu maha berkuasa, kita akan menghargai
alam sekitar, dan menghargai walaupun harta benda awam itu yang manusia ciptakan, kita tidak sewenang-wenangnya untuk merosakkan, kerana apabila kita merosakkan harta benda awam, itu akan mendatangkan dosa dan nak ke kita dibalas dengan azab Allah? Mestilah tidak. Jadi mestilah kita jauhi. Yang kedua ialah saya sentiasa redha dengan setiap ketentuan Allah, kerana saya yakin, kita yakin Allah itu bersifat maha berkehendak. Okey, Allah kata kun fayakun, maka terjadilah. Jadi kita kena redha, sabar, redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dan Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita mestilah bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Okay? Yang seterusnya, saya tidak akan menipu. Okey, apa kaitannya? Mestilah ada kaitan. Contohnya, saya tidak akan menipu siapa? Ibu dan ayah. Tidak akan menipu guru. Kerana apa? Yakin Allah itu bersifat maha mengetahui. Allah tahu yang sebenar-benarnya. Baiklah. Jadi, yang seterusnya, saya tidak akan melakukan kejahatan, kerana kita yakin Allah itu maha melihat. Jadi secara rumusannya, beriman dengan sifat Allah itu menjadikan kita orang yang berdisiplin dan berakhlak mulia, insya-Allah. Jadi akhir sekali, marilah sama-sama kita nilai semula objektif pembelajaran kita hari ini. Ada berapa semuanya sifat Allah. Okey, sekiranya kamu ingat, saya tebak satu. Apakah maksud ilmun? Jika kamu dapat, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang menekan butang langgan atau subscribe, loceng notifikasi channel saya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih banyak atas sokongan kamu semua. Dan segala yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, dan lemah dan buruk itu datang dari diri saya sendiri. Bertemu kita dalam video pembelajaran yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.